Allahu akbar. Bukan akak tangan ni, akak tangan comel dah tak bunyi akbar. Ada juga nah. Kejam mata Allah. Tak jadi hukum dia sunat sahaja, hok jadi wajibnya melafazkan kalimah Allahu akbar. Hak tu hak wajibnya. Jangan bertukar hak sunat buat comel, hak fardu tak buat pula. Jadi sah pula nah. Dipanggil takbiratul ihram kerana apabila akbar tak boleh buat benda, banyak benda hak asalnya sebelum kita sebut Allahu akbar halal. Contohnya buah, asalnya halal. Dia kita sebut Allahu akbar tak boleh buah dengan sayang kita. Nak tanya benda tak ingat saat ni akak takbir dah. Boleh tanya cuit pula. Allah hamba tak ingat nak tanya. Siap dah baju hamba tepuh ni. Oh tak boleh tanya lagu tu hukum dia batal semaya. Sebelum daripada Allahu akbar boleh tanya, dia Allahu akbar tak boleh dah. Berdosa. Asalnya benda tu halal jadi kau haram pula. Kerana apa? Kerana membatalkan ibadat ni haram. Ingat, membatalkan ibadat wajib hukum dia haram. Kita tengok semaya fardu. Gapo-gapo ni? 2 rakaat lepas pada semaya zuhur. Semaya zuhur 2 rakaat tiba-tiba saja malah nak semaya lepas ni. Kita pun berdosa pula. Semaya dah ni nak semaya bila-bila boleh, tak ada masalah. Tapi dia kita start ibadat fardu ni haram kita batal, berdosa. Kalau ibadat sunat, semaya sunat boleh serakaat. Malah semaya lepas ni berarti gitu tanpa sebab tanpa sebab, maka hukum dia makruh. Berarti ibadat sunat hukum dia makruh, ibadat wajib hukum dia haram. Supaya puasa juga kita nak kena qada puasa, ikutlah nak qada bila-bila nak. Dia start dah hari ni tak boleh buka dah, tak boleh buka kalau tak ada sebab. Kalau ada sebab tu tak sedok kira lah. Nampak? Itu dia panggil. Jadi kau haram pula kita buat makan nasi tengah semaya, tak kena sabar sungguh. Makan berkecek, buah, akak kain tu semua tak boleh berlaku. Kena jaga semaya kita. Peringatan di sini ada satu masalah yang perlu diperhatikan, itu setengah orang apabila mendapati imam sedang rokok, dia pun bertakbiratul ihram di belakang imam, mengiringi bongkok mereka untuk rokok. Sedangkan dia telah pelajari sebelumnya tempat takbiratul ihram yang pertama adalah ketika berdiri tegak. Ketika tegak berdiri. Maka barang siapa melakukan demikian itu tidak sah solatnya kerana ia tidak meletakkan takbiratul ihram pada tempat berdirinya. Yang kata, ni biasa kesalahan orang. Kita mari lewat tek imam dok tengah rokok, kita pun Allahu akbar, belai-belai rokok, hukum dia tidak sah. Kerana apa? Niat takbiratul ihram itu mesti berdiri tegak baru tunduk. Allahu akbar sambil-sambil dah macam nak takbir rokok. Jangan. Takbir untuk rokok ni sunat. Takbiratul ihram wajib hukum dia. Akak takbir Allahu akbar berdiri dulu baru rokok. Ya hak moleknya kalau lambat akak takbir dulu Allahu akbar, patut Allahu akbar untuk rokok. Hak tu paling molek sekali. Tapi kalau lewat kata imam akak takbiratul ihram saja. Allahu akbar rokok. Jangan Allah sudah. Takbiratul ihram mesti buat dalam keadaan berdiri. Tu dia kata. Hukum dia tak sah semaya tu sebab buat dalam keadaan. Dia kata saya baca dalam kitab tu kata takbiratul ihram sambil berdiri. Sambil-sambil berdiri dah ni sambil-sambil. Bukan sambil tu maknanya belai-belai dah. Kalau kita faham buat sambil berdiri maknanya sambil-sambil belai-belai. Ada orang faham sambil berdiri ni sambil tu belai-belai berdiri. Baca Fatihah sambil berdiri. Maknanya belai-belai hamba tengah rokok, hamba sujud, bangun tengah belai-belai bangun tu baca Fatihah dah. Dia kata sambil berdiri, sambil ni belai-belai. Bukan maksud belai-belai dah. Sambil je ketika. Tu maksud dia. Jangan buat pening lagu tu. Ni bahasa sambil ni belai-belai. Membaca Fatihah wajib pada setiap rakaat. Baca Fatihah ni wajib. Rakaat ikutlah rakaat pun selagi mana kita nak semaya fardu
mayat lah. Sembahyang mayat sekali saja baca Fatihah. Takbir lepas pada takbir yang pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat boleh berlaku nak baca Fatihah, tapi kena baca juga sekali. Yang lain kena baca pada tiap-tiap rakaat. Tak ada istilah bangun caca saja tak baca Fatihah. Surah tak apa, tak si baca pun tak apa, tak ugah ke apa dia hanya sunat hai'ah saja. Ayat ni tak perlu baca Fatihah kecuali rakaat orang masbuk yang tiada mendapat menyertai berdiri keadaan orang. Kalau dia lagu ni dipanggil muafiq, tak payah ni masbuk ni tak perlu niat, dia berlaku secara automatik. Apa maksud muafiq? Orang yang sempat berdiri dengan imam, yang sempat berdiri dengan imam, berdiri dengan imam, qada baca Fatihah. Misalnya baca Fatihah 10 saat lah. Misalnya 10 saat baca Fatihah, maka seorang itu sempat berdiri dengan imam, baca suku pasal, tapi dia dah masuk berdiri tu imam tu baca qada Fatihah. Misalnya dia baca lambat, dia baca 20 saat, tapi Fatihah standard baca 10 saat misalnya. Dia dah lah berdiri dengan tu imam qada panggil. Maka apabila dia orang muafiq, dia tak ada habis baca Fatihah, dia baca slow. Bismillahirrahmanirrahim. Kena jenis minat belagu pula mokcik-mokcik deh. Nak betul gigi lagi. Nama wala getar gigi tu dah. Nama nak betul. Kau lambatlah dia baca. Wajib dia kena sudah Fatihah. Bacalah slow kau lagu mana dia kena sudah Fatihah dia, kerana Fatihah dia tidak di wajib dibaca sendiri. Dia kena baca sendiri sampai sudah Fatihah. Sekalipun terlewat daripada imam 3 rukun yang panjang-panjang. Kita dak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak imam ada rokok. Tak baca lagi. Baru Maliki Yaumiddin. Tak imam i'tidal. Tak imam sujud. Tak imam duduk antara dua sujud. Tak imam sujud. Tak imam nak bikah bangun tu. Bangun naik kepada rukun yang keempat dah. Rukun panjang 3 rukun panjang. Hingga lewat 3 rukun panjang. Kau boleh rokok rukun panjang. Sujud. Duduk antara dua sujud dengan i'tidal tak dikira. 3 rukun panjang. Masa panjang nak dah tubuh sudah je Fatihah. Tu imam pun nak naik rakaat kedua. Okey, apabila naik rakaat kedua dia kena pilih. Dia nak baca Fatihah sudah ke? Dia nak ikut tu imam ke? Dia nak pakai mufarakah dengan tu imam. Apabila tu imam naik rakaat kedua, dua pilihan. Dia nak mufarakah dengan tu imam. Hamba tak sida ikut tu imam, tak ada dah ni. Hamba nak sudah Fatihah hamba. Nama baru Maliki Yaum. Nama tak ada dah hamba ni nak ambak memang tak ada dah ni lagu ni. Maka hamba tak siap imam tu imam hamba nak mufarakah, okey semaya seseorang. So, pilihan dia. Kedua, dia nak ikut tu imam juga. Nama nak ikut tu imam ni. Nama. Pas lagu mana? Tu imam naik rakaat kedua sekarang dia seolah-olah lewat mari masuk. Saya mari asal daripada rakaat pertama. Tak ikut imam lagi. Berarti awak seolah-olah lewat mari rakaat kedua dah. Lepas tu Fatihah mau baca separuh dah. Dikira. Tak apa, baca Fatihah. Sambunglah. Maliki Yaumiddin. Tu dia sudah separuh dah dia baca ke. Nampak? Separuh lagi, dia baca. Dia rakaat kedua dah. Jadi hanguh sorak. Sebab apa? Sebab dia memilih untuk ikut tu imam, tak ada nak ambak dah, nak rokok nak apa dah. Berarti masuk rakaat kedua. Tu pilihan bagi orang muafiq. Kalau orang masbuk pula, apa maksud orang masbuk? Iaitu orang yang tidak sempat berdiri dengan imam qada baca al-Fatihah. Fatihah baca 10, dia tak ada duduk 10 saat. Tak ada diri kata imam 10 saat. Berarti dia mari tu dia 5 saat kata imam. Ikutlah dia 5 saat. Berarti kurang daripada 10 saat. Maka wajib qada dia baca Fatihah? Tidak wajib. Hanya wajib qada baca 5 saat sahaja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tak imam Allahu Akbar, wajib dia kena Allahu Akbar. Wajib. Jangan sikit lagi siratal
Wajib dia kena rokok sekali dengan Tok Imam. Kalau dia tak rokok dengan Tok Imam, kerana menentukan rakaat ni dengan rokok dengan Tok Imam. Tak ada faedah dia baca Fatihah, tak ada faedah sebab Tok Imam tanggung baca Fatihah dia. Sebab dia orang masbuk dipanggil masbuk ni orang bukan tak ada sempat baca Fatihah, tak ada berdiri dengan Tok Imam. Dia ada baca habis. Tok Imam ni makmum lorak pula. Ni makmum slow dia. Ni makmum lorak. Standard orang baca 10 saat. Tapi dia ada dengan Tok Imam 7 saat. Dia baca habis Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Do ya panjang nama. Ya terawih biasa orang buat lagu tu panggil Fatihah senapa. Nampak dia Tok Imam duduk apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Tok Imam lagu tu. Dia je baca. Dia Fatihah dia. Maka Tok Imam rokok, wajib dia rokok juga. Kalau dia tak rokok dengan Tok Imam, maka tak boleh rakaat. Hamba baca Fatihah dah. Bimbang apa dia nak rokok? Dak. Menentukan rakaat bagi masbuk adalah rokok dengan imam. Kalau dia tak rokok berarti hangus rakaat tu dengan dia. Sekalipun dia baca Fatihah, sekalipun dia baca Fatihah sampai habis. Maka makmum masbuk hanya baca sekadar dia sempat sahaja. Kalau nak baca auzubillah bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Jangan duduk main slow-slow. Ada semaya style warak, bukan warak, style warak. Ya warak ni sifat hati, bukan sifat gerakkan. Slow kacuk ke Nabi apa. Slow. Jangan buat lagu tu dan kita semaya dengan orang nyanyi kita. Banyak mengarut habis jadi tertinggal email dengan sebab kita style warok, bukan warok ni style warok. Tu email rokok. Wasjud wa qatari. Ya tak setuju lagi tu email rokok. Tak email. Tu email tidak. Wa qatari. Nama tu email dia. Apa? Daripada imam dengan tidak ada tu bukan uzur lagu tu baca surah tak ada sebab kita nak baca surah. Kau lewat dengan Tok Imam saya baca surah. Surah ni benda sunat. Uzur dalam semaya ni baca wajib nak baca Fatihah. Kita terpaksa sudah juga sebab Fatihah kita rukun. Ni pergi baca surah pula nyuak selu. Gerak selu. Bukan sakit pinggang. Kalau sakit pinggang nak kata lagu mana ni style gerak selu. Tok Imam gerak terlepas dua rukun batas semaya. Salah satunya biasa berlaku Tok Imam rokok. Dia tak rokok lagi. Dia style lagu mana tahu? Acu dia nak rokok Tok Imam pun akak kepala. Tidak. Ada dah. So dia tak ada dengan Tok Imam. Acu dia nak iktidak Tok Imam pun tunduk. Dua tepat dia tak ada dengan Tok Imam. Ketika rokok tak ada, ketika iktidak dia tak ada sempat Tok Imam. Pendapat Ibnu Hajar batas semaya. Batas sembahyang. Sebab tu semaya kita kena ikut tu imam. Jangan ikut kita. Kalau nak ikut kita semaya sorang. Semaya kita. Ni semaya celah dah, celah tie. Nampak kat kain kano pula. Buluk muka dengan kain kano pula. Tak nampak apa. Orang duduk rakaat mana tak tahu. Duk main kejam mata pula. Tutup mata, siap tutup mata. Bismillah. Wah, berat lagu tu. Jadi masalah sebab nak ikut orang takut Tok Imam sujud sejadah kau. Tok Imam sujud sejadah Allahu akbar kita. Allahu akbar. Bapa Tok Imam Allahu akbar juganya. Sami Allah lah. Nampak Tok Imam apa dok kira lagi. Nama Tok Imam dok kira lagi. Ada masalah ni. Balik sebab itulah perempuan kau gapo dia kena tengok biar ada biar nampak Tok Imam. Biarlah kata dalam masjid syarat dia dengar sah dah. Cuma takut berlaku gapo-gapo kena buka sikit. Kena ada sore hok jenis ngita Tok Imam. Tak apa dibenarkan. Nak tengok Tok Imam ni. Tok Imam sujud sejadah ke. Tu deh masalah muafiq dan masbuk. Masbuk ni tak perlu baca Fatihah, hanya qada yang kita sempat dengan Tok Imam. Bis saja Tok Imam pun rokok boleh kita rokok selalu dengan Tok Imam
Manakala muafiq kena baca sampai habis Fatihah dia, kerana Fatihah dia ditanggung oleh dia sendiri. Maka apabila imamnya rokok ketika dia dalam baca Fatihahnya, hendaklah ia segera ikut rokok bersama imam dan gugurlah atasnya baki baca Fatihah itu. Tak perlu lagi baca Fatihah. Mau sekalipun bismi saja rokok wajib kena rokok. Nah, kalau dia tak rokok, ni masalah. Dia masbuk berak tak imam rokok. Patut wajib kena rokok ni. Tak imam rokok, dia tak rokok. Dia pun acu nak rokok, tak imam pun akak kepala. Sudah. Habis dah rokok tak imam dia. Maka makmum masbuk tak payah carilah rokoknya. Jangan rokok. Pasal ke mana? Dia pakai ikut tu imam sujud. Ingat tak masalah ni? Jangan pergi rokok. Orang masbuk dia rokok dengan tu imam saja. Kalau tu imam akak dah kepala, jangan rokok dah. Berarti tak ada dah rakaat tu. Dia sudah luput dah rakaat tu, kena ikut tu imam sujud dah. Jangan kata hangpa tak rokok lagi. Tapi tu imam akak kepala dah. Tak boleh rokok dah, kita masbuk tak ada rokok. Maka mana? Ikut sujud sekali dengan tu imam. Salah halal-halal kat hangpa rokok. Nampak patu bikah pula sujud. Ni mengarut belaka dah. Kena sujud sekali dengan tu imam, tinggallah rokok tu sebab habis dah waktu rokok dengan imam. Dan rakaat tu kira hapus. Gugur kena tambah serakaat lagi lepas pada salat serakaat lagi. Bab semaya. Kalau semaya berjemaah ni macam-macam. Semaya di rumah dengan orang tok laki kita misalnya, kita semaya. Adalah anak kita main tali skipping tu kan, tali skipping ke apa dia tali main tarik. Main lompat tali tu lah. Awak blue black tokan konsep CBI. Awak tu. Main tu lah. Tu main tu tali tu lah. Awak. Maka kita duduk depan ni. Tok laki kita duduk depan ni. Pukuh. Tak boleh tepuh. Tak boleh gapo. Maknanya kita kena lakuh. Menyebabkan lakuh. Misalnya sekat ni. Kalau bawah tak apa. Mudah kita akak sikit kaki. Kira. Gitu. Maka tak sah berjemaah. Kira memutuskan hubungan kita dengan imam. Weh tali sorak je. Hangpa nampak tu imam duk sengih tu. Tok laki kita duk depan. Nampaklah sorak dia gapo dia. Cuma dihalal oleh satu tali sahaja. Hukum dia putus juga berjemaah. Apa putus? Kerana kita terpaksa nyuruh ataupun kita terpaksa lopak. Siap lopak gini. Wah bitel tu orang panggil. Bitel kau apa dia jenis style lipat lagu ni ni. Maka hukum dia batal sembahyang. Kena kerak tali tu. Baru sah. Ajak semaya ajak rumah orang. Pitu kat mana? Pitu kat tu. Kita semaya dalam bilik. Tok imam duk luar ni hangpa tak cukup dua ke semaya dalam bilik. Patul lagu mana tok imam? Pitu kena duk alik kono. Pitu alik kono. Hangpa tu bik tu jumpa tok imam depan tu batal semaya. Jangan buat jemaah gitu. Ya kena pitu duk sebelah depan. Pitu sebelah depan baru kita sah semaya dalam bilik misalnya. Sebab rumah orang bukan masjid. Masjid tak apa masjid ni. Itina ni. Lubang dia kat tu. Tak apa. Ni masjid. Lubang dia belakang kiblat tak apa. Dia paling jalan tak apa. Tak ada masalah apa. Tapi kalau bukan masjid mesti kalau tidak hukum dia tak sah berjemaah. Dan jika dapati imamnya dalam rokok saat ni dia dalam berdiri dah tu imam wala zalim baca surah kau dia aca kat takbir tu imam pun rokok dia dalam berdiri. Hak ni tu imam tu masbuk tu mari tu imam dah rokok tu imam rokok dah bukan tu imam diri nak rokok tak tu imam rokok dah. Maka hendaklah ia takbiratul ihram di belakangnya dalam keadaan berdiri. Wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian barulah dia rokok. Allahu akbar, batu rokok. Ikut tertib. Jangan sambil-sambil tu rokok, hukumnya tak sah. Sekiranya ia mendapat tamakninah bersama imam, ya subhanallah dengan tu imam. Buat duduk dah subhanallah. Tapi acu rokok su berak. Tak imam bangun baru su baru. No, tak ada subhan lagi. Maka hukum dia rokok tu tak boleh. Tak boleh rokok dengan tu imam. Kerana rokok tu dipanggil kalau kita sempat sebut subhanallah. Tak sebut tak apa tapi lebih kurang lah. Lebih kurang qadar subhanallah. Qadar subhanallah ini satu saat saja dah. Subhanallah. 2 saat, 1 ataupun 2 saat sahaja subhanallah ni nah.
Dalam rokok nescaya dikira rakaat itu bagi dia, maka dia dapat rakaat. Ni adalah orang yang paling lewat dapat rakaat. Tak ada dah, lepas pada ni tak ada. Lagi lewat daripada dia tak ada dah. Hak ni orang paling last sekali tu. Dia rokok atau imam sebut subhanallah. Allahu akbar. Rokok tu imam subhanallah. Oh, dia wakat pala. Dia orang paling last sekali. Orang mari hak lepas pada tu tak suruh kaya lah dapat rakaat. Kita semaya nampak kita tak ada. Kita ada dia dia juga. Mari lewat pada kita. Tu mengaku orang tu mari tak khabar. Macam-macam dah. Semaya kena semaya zuhur kau berapa dia. Hamba penuh semaya. Semaya. Hamba mari lewat dah rakaat, hamba pun semaya. Mari saya hamba lewat rakaat, semaya. Sudah sama berlaku. Jadi kelik pening. Rasa dia mau mari lewat pada hamba rakaat. Oh lah, patut ni lewat pada hamba rakaat dia. Tapi sudah berlaku, sama berlaku. Tu email dekat-dekat lagi. Jadi apanya semaya 5 rakaat, kau 7 rakaatnya semaya. Patut semaya itu betul berlaku. Pak ni kata, apa semaya jadi betul berlaku? Demo, hamba dapat rakaat. Hamba dapat rakaat. Rasa demo lewat ke hamba rakaat. Kalau lewat rakaat, jadi 5 rakaat. Dah kali-kali hak tu betul. Hak ni. Astagfirullahalazim. Pakai senyap, pakai duduk semaya ke mana jadi pening. Tak kat mikir, buat apa hamba ikut tu email. Tu email wisalah berlaku. Hamba pak tu hamba kira. Sudah pening pala berlaku. Ni tu email pula pening. Mana? Kalau dia tidak dapat tamakninah dalam rokok itu, maka yang demikian itu tidak dikira satu. Sekalipun dia sih dengan tu email Allahu Akbar naik, dia tak ada dah. Tak ada dah tu dah. Tak ada dah hukum dia. Disyaratkan pada bacaan Fatihah itu ialah menjaga makhraj huruf. Makhraj ni tempat keluar huruf. Huruf ni dia ada tempat keluar dia tubik daripada lidah ke, daripada tengkorak ke, tubik daripada bibir ke, apa dia cara nak sebut dia tu makhraj. Dan syaddah-syaddahnya huruf bersabdu. Sabdu dia kita sebut dah. Siratal lazi. Jangan baca siratal lazi. Nama siratal lazi tal mati le hidup ihdinas hidup siratal lazi. Nama dah maknanya kena jaga sabdu dia, ada 14 sabdu dia, kerana sabdu itu huruf. Kalau kita tinggal sabdu berarti kita tinggal menyebut huruf di dalam Fatihah. Dan tidak ada lahan yakni salah bunyi yang boleh merosakkan makna. An'amti alaihim. Tengok an'amtu alaihim. An'amta alaihim. An'amti. Siratil mustaqim. Tengok mana pula. Bagi salah. Tak boleh hukum dia. Bagi yang menyebabkan rosak duduk nahu tak berubah tak apa juga ada kata. Tidak boleh berdiam diri daripada membaca dalam masa yang panjang. Duduk senyap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lama seminggu. Alhamdulillah. Tu memang tentu dah. Lama sangat. Lama ni sekadar mana sehingga orang belakang tu kata, apa tu imam berhenti. Bunyi yang seorang kata lagu tu berarti lama dah tu. Tapi kata Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyawa Ar-Rahmanir-Rahim. Tak apa. Minggu setengah memang lama benar. Tak apa kata apa tu imam berhenti. Tu imam nak sambung. Maka hak tu dipanggil lama putus baca Al-Fatihah. Wajib kena ulang semula. Ayat hak sebelumnya hak baca saat ni wajib kena sambung semula. Dia panggil batal Fatihah. Semaya tak batal lagi dah. Batal baca Al-Fatihah. Maka wajib diulang semula. Atau pendek yang dimaksudkan untuk memutuskan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Sat ni dia berhenti sat ni. Dia niat tak si baca dah. Dia sambung pula juga alhamdulillahirabbil alamin. Maka batal juga sekalipun berhenti yang sebentar tapi dia niat nak memutuskan Fatihah. Begitu juga jangan diselangi oleh sebutan yang asing selain daripada Fatihah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Nampak batal juga semua. Batal Fatihah dia. Beberapa benda tidak memutuskan baca Fatihah. Salah satunya amin. Misalnya kita mayat tarawih. Tok Imam kita baca Fatihah, kita baca Fatihah juga deh. Moga Tok Imam laju kan kita baca selalulah Fatihahnya. Kita baru maliki yaumiddin, Tok Imam waladdallin amin. Tok Imam kata amin, kita pun amin. Kita baru maliki yaumiddin. Pas kita kata amin. Iyyaka na'budu, boleh sambung. Boleh sambung tak payah start. Tak putus Fatihah kita kerana baca amin berserta imam. Ataupun apa dia? Kita tegur Tok Imam. Kita baru maliki yaumiddin, Tok Imam baru apa dah? Wasjud. Misalnya lah contoh mudah. Wasjud. Tok Imam dah main wasjud. Kau lagu mana tak tahulah. Wasjud. Sudah Tok Imam tak ingat. Kita duk maliki waqtarib. Kita tegur lagu tu. Tok Imam pun wasjud waqtarib. Yang kita boleh baca. Fatihah sambung saja. Lagu tu. Berdiri ketika menunaikan solat fardu. Wajib berdiri ketika menunaikan solat fardu. Kecuali sakit, kecuali ada uzur, boleh semaya atas kursi, boleh semaya atas peti, boleh semaya gatuk kipah, boleh semaya belakang. Kalau dah kita uzur ni. Ni ada orang tanya semaya atas kursi boleh kodok. Weh, ni pih ya semaya atas kursi ni. Mujur ya semaya atas kursi. Kalau semaya atas mesin basuh, pelik lagi tanya. Jadi sah kodok sah, tak ada masalah orang sakit ke. Atas kursi jangan kiyah dengan orang sehat. Kalau tak sakit wajib berdiri. Berdiri tu atas benda yang tidak bergerak. Atas benda. Misalnya kita diri semaya berdiri tapi atas kereta, tak sah semaya kita. Ataupun semaya atas kereta api. Sudah nak maya zuhur, maya. Tapi kena ulai pula kalau semaya lagu ni. Semaya atas kenderaan yang bergerak kena ulai pula. Sebab apa? Sebab kita sebut dah Nabi kalau sembahyang fardu dia turun daripada kenderaan dia. Kalau sembahyang sunat atas kenderaan lagu tu pun boleh. Tak ada masalah apa. Kita nak sembahyang asal saja benda tak bergerak. Sembahyang atas katil boleh. Sembahyang atas apa dia tak bergerak pun dia boleh. Berdiri ketika menunaikan solat fardu wajib atas siapa yang mampu. Adapun solat sunat maka tidak wajib. Sekalipun tidak wajib, sunat berdiri. Siapa dia sembahyang sunat dalam keadaan berdiri dapat pahala penuh 100%. Dia mampu berdiri saja nak sembahyang sambil duduk dapat pahala 50% sahaja, separuh daripada berdiri. Dia kata saya boleh duduk tapi saya nak sembahyang menetai. Pelik semua menetai gini nyengging. Boleh ke tak? Suku pahala 25% sahaja. Kalau tak uzur dia sakit pinggir misalnya, nak sembahyang sunat juga, nak berdiri tak boleh sakit pinggir, maka dia sembahyang sambil pahala 100% sebab sakit. Kalau tak ada sebab hanya dapat separuh sahaja. Adapun solat sunat bahkan dia boleh solat duduk walaupun ia mampu untuk solat. Hanya bagi orang yang solat duduk pahalanya separuh daripada orang yang solat berdiri. Andainya dia tidak mampu solat berdiri disebabkan kesukaran yang berat dan sebagainya, sakit tapak kaki, pening kepala, nak rebah, getar lutut, maka dibolehkan dia duduk. Apabila sakit sembahyang fardu pun. Maka kalau tidak mampu duduk dia boleh solat sambil berbaring. Netai lagu ni, berbaring lagu ni. Bukan netai dah. Bukan menegak dah, netai. Lagu ni. Kalau menegak lagu ni, tak ada orang sembahyang menegak lagu tu. Nama, tu tidur selok apa panggil. Netai lagu ni Kaki ke arah kiblat, akak sikit batal, tak kepala biar tinggi sikit. Okey.
Maya lagu tu. Dia nak isyarat dengan kepala boleh. Kalau suruh sakit tekuk dia isyarat dengan kaki. Kaki dia kan ngadap kiblat. Allahu akbar. Allahu akbar rukuk dia. Kaki dia kan. Allahu akbar sujud boleh. Dengan kaki pun boleh buat isyarat ataupun dengan kepala. Nah, boleh berlaku. Boleh mereng pula. Mereng ke sebelah tulis mereng. Ni salah juga bahasa dia ni. Orang Singapura dia ni. Hak terjemah ni orang Singapura. Orang Singapura. Nah, betul dah mereng dia, mereng. Nah, mengiring lah. Mereng ni condong lah, condong ni. Bukan kata mereng ni sakit otak kodok ni mana dia. Condong ke sebelah kanan, yakni berbaring sebelah kanan. Nak buat sebelah kiri pun boleh, afdal saja tu. Boleh juga mereng ke sebelah kiri, tetapi ke kanan lebih afdal. Afdal sini maknanya lebih banyak pahala dah. Dan hendaklah dia menghadap kiblat dengan dadanya dalam dua keadaan ini. Ketika dia mengengging kat ni kok, sebelah kat ni pun kada kena menghadap kiblat. Mana kalau orang semaya menetel lagu ni, kaki menghadap kiblat. Nah. Dalam dua kan. Kalau dia tidak mampu berbaring, tak mampu berbaring pula. Lagu mana? Dia letak atas belakangnya. Ni baring gini deh. Terletak pula lagu ni. Jadi pertama cara semaya berdiri. Tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk menyengging gini. Menyengging, orang tua panggil menyengging. Kalau kita kata berbaring ni takut berbaring kita pihak lagu ni. Ataupun menyengging sebelah kiri. Tak boleh pula. Okey, menetel lagu ni. Menyengging ni ya lagu tak jatuh. Kalau duk gagah lagu tu kak bisa benar orang sakit tu duk gagah lagu tu. Jadi sebab tu sakit kita boleh cek selalu orang sakit tu semaya ke jenis tak semaya. Anak dia cara kau tak semaya. Kita pergi ziarah ayah dia duk tengah sakit tak boleh bangun, kita tengok kaki dia itu sebelah mana. Kalau kaki dia ke arah kiblat, anak-anak ni jenis reti bahasa. Anak ayah nak semaya dia boleh cara. Tapi kita tengok kepala ke arah kiblat. Kaki ke arah alik jatuh. Alik arah ulu, alik ilik kau apa dia. Tu tak reti dah tu. Sebab tu apabila orang tua tak boleh nak bangun dah, nak mudah ke dia sembahyang arah kiblat. Mudah waktu sembahyang, spray dia apa semua muka dia kata ayah sembahyanglah ni nah. Ya pun sembahyanglah. Tak ada masalah. Tu panggil cara nak letak kedudukan orang sakit. Begitu juga lepas pada meninggal, sunat letak lagu tu juga kaki ke arah kiblat. Sebelum daripada meninggal dan selepas daripada kiblat, sunat letak kaki ke arah kiblat. Ke arah kiblat gini nah. Lagu tu. Jika tidak mampu berbaring, dia boleh solat terletak atas belakang dia dan menghadap kiblat dengan wajahnya, yakni kita akak sikit kepala dia biar kepala dia nampak kiblat. Yakni dengan meletakkan bantal di bawah kepala dia. Letak bantal sikit biar tinggi biar kepala dia boleh nampak ke arah kiblat. Dan jika tidak berdaya, tak boleh akak kepala ayah sakit misalnya. Okey, tak seterik lagu tu lah. Biarlah dia semaya lagu mana, dia semaya dengan khoya lagu tu ya. Menghadap kiblat. Jika tidak berdaya, hendaklah ia menghadap kiblat dengan kedua-dua lekuk tapak kakinya. Lagu mana? Lalu dia menundukkan kepala dan rokok dan sujud. Lagu ni maknanya ni. Isyarat dengan kaki yang sebelah ni. Lekuk kaki ni kaki kita ke ada belum lekuk. Lagu tu. Buat isyarat dengan kaki, muka kepala nak tak boleh nak gerak dah. Buat isyarat dengan kaki. Sah semaya. Dan kalau dia masih tidak mampu juga, ni tak ada apa dah ni. Tak boleh nak apa, koma dah ni. Jika dia masih tidak mampu juga, hendaklah dia melaksanakan, yakni menggambarkan rukun-rukun solat itu dengan hatinya sahaja. Misalnya ayah anak dia spray dah muka mak dia. Mak semaya mak. Mak dia pun kaya pakai kain plekat. Plekat ayahmu ni. Tukar pula. Pakai kain kano, pakai kain kano.
pakai kain kano bedok putih apa semua. Hidup biasa bedok putih ke? Bedok putih. Ambil air semaya gapo dia? Ambil air semaya, ambil air semaya dah. Oh tak payah koyak lah. Kano semaya Allah. Jadi tu email koyak. Okey, siapa assalamualaikum. Koyak saja. Tapi kalau tak ada orang ambil air semaya, kena koyak ambil air semaya. Kalau misalnya tak ada orang ambil semaya, duduk hospital tak ada orang cara ke apa dia. Okey dia koyak dia pergi ambil semaya, pergi hospital, pergi cocok doktor. Doktor ni tak orang ambil semaya kat ambo. Ambo pergi cocok doktor dulu. Dia pergi koyak, pergi cocok doktor apa. Nama. Lepas tu dia pergi tandah dia ambil semaya. Lepas tu pakai kain kanu apa semua pergi semaya di masjid KCC apa semua koyak semaya. Allah Akbar apa semua. Sah gitu nah. Koyaklah. Dalam mazhab lain sudah tidak wajib dah. Sampai peringkat khayalan ini tidak wajib. Mazhab Hanafi kalau dah tak boleh buat sebagai isyarat tak boleh buat, maka tak perlu sembahyang lagi. Dalam mazhab Syafi'i selagi mana ada akal masih boleh ingat sesuatu, maka wajib dia kena sembahyang. Wajib sembahyang bergantung dengan akal. Kalau orang sakit setara mana akal ada lagi, wajib kena sembahyang. Tapi orang sehat tubuh, masya-Allah, sehat tubuh kata wajib sembahyang tak? Tak wajib sembahyang. Tak sodok pasal lah. Orang duk gila misalnya. Tubuh kata semak kemain tu tanya dia sembahyang, tak sembahyang apa? Gila misalnya. Tak payah. Sebab wajib tak wajib bergantung dengan akal. Bukan dengan sakit ataupun sihat ataupun sakit. Wajib sembahyang sakit sembahyang cara sakit. Bukan kata sembahyang supaya orang sihat. Kata payah Islam sakit-sakit pun kena sembahyang. Tak kena sembahyang juga, cuma dengan cara kita lah, bukan cara orang sihat. Hendaklah dia melaksanakan menggambarkan rukun-rukun solat itu dengan hatinya sahaja dan tidak boleh sama sekali meninggalkan solat selagi wanita itu berakal, ada akal. Tapi kalau nyanyuk dah tak ingat apa, masuk dalam kategori rosak dah akal dia. Dia tengah semaya. Allah akbar, orang nyanyuk makan nasi. Nak makan nasi tengah semaya. Semaya lagu mana? Kita makan nasi, mak tengah semaya ni. Kecek mak. Tak ingat. Nama pelik. Saat ni dok kecek jadi pening, dia tak tahu kat mana alik jatuh. Maka orang itu masuk dalam rosak akal tu. Kalau rosak akal ada masuk. Bila kau dia sakit, dia tak ingat, dia nyanyuk biasa waktu semaya. Waktu pergi maidin tak nyanyuk pula. Besok. Maka kita ajak dia semaya di maidin. Baru dia ingat pada masa tu. Mok selikor sangat. Masa pergi maidin ingat dia. Masa orang ajak semaya, masa suruh tak ingat selalu. Tak ingat. Tak ingat. Silap sebut. Mek tak ingat suruh. Ingat pula suruh. Silap sebut. Mek tak ingat nama. Mek dia celikor. Menggoyak muda lagi celikor. Dah pas tua pun jadi celikor juga. Nama. Peringatan dan dari kesalahan yang paling besar dan penyesalan yang paling berat adalah meninggalkan solat ketika ditimpa sakit. Ingat ni biasa berlaku. Kita sakit ni memanglah payahlah sikit nak bergerak tak serupa dengan orang sihat. Tetapi sunnatullah, apabila kita ketika sihat kita selalu sembahyang, insya-Allah ketika sakit kita rasa mudah untuk sembahyang. Orang hok jadi payah ketika sakit, payah nak sembahyang, biasa dia tak sembahyang ketika dia sihat. Begitu juga kita tengok orang di hospital tak jaga aurat dia sebab ketika dia muda dia tak jaga aurat dia. Maka dia Allah. Tapi kalau orang tak biasa jaga aurat ketika sihat, maka ketika sakit pun insya-Allah Tuhan jaga aurat dia. Lagu tu. Dan dari kesalahan yang paling besar, penyesalan yang paling berat meninggalkan solat ketika ditimpa sakit. Usaha jugalah semaya cara kita, bukan semaya cara sedekah Allah Ta'ala telah sakit itu dari hal kesucian dan solat dia. Banyak dah Tuhan perintah dalam bab ambil air semaya ke. Misalnya kena semaya ni, kau tu air kecil ke? Ni tebuk ni. Duduk bergantung lagu tu. Lagu mana nak semaya? Semaya lagu tu lah. Pertama buai dulu kantung air kecil habis. Tutup, okey ambil air semaya. Gantung lagu tu semaya. Soh. Nak kata lagu mana dia tak boleh nak buat. Manalah tahu kalau penyakit itu membawa maut, maka si pesakit itu menemui Tuhan sedang dia meninggalkan solat. Minta dilindungi Allah daripadanya. Minta dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, beri hamba kekuatan untuk buat taat kepadamu. Siap kali lepas semaya kena sebut lagu tu. Lepas kita semaya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi.
Kita sebut Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah ya Tuhanku, tolong hamba ala zikrika, untuk berzikir kepada kamu, untuk bersyukur kepada kamu. Nah, tolong hamba dalam nak buat taat kepada kamu. Baca 4 kali setiap kali lepas pada sembahyang. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 4 kali dah. Dari itu wajib ke atas si pesakit memelihara solatnya sedaya mungkin mengikut kemampuan. Juga keluarga si pesakit hendaklah sering mengingatkannya tentang solat, kerana perkara pertama yang disoal kepada seorang hamba di dalam kuburnya adalah mengenai solat dia. Soalan pertama Allah Ta'ala akan tanya kepada manusia adalah mengenai sembahyang. Sebab tu kita orang Tino kena cara sikit bab semaya, jangan buat culah. Orang tua panggil culah. Nampak? Jadi style apa dah dia panggil culah ni, panggil apa dah? Acu-acu malah lagu mana? Dia capu jadi culah lagu mana? Nampak? Acu nak semangat Allah perut coti pula Acu malah perut kena semaya pula. Ya Tino lagu tu. Tak apalah. Sikit semaya supaya nak pergi maiding. Ni kalau ajak pergi maiding siap duk tunggu tepi kereta. Cepatlah bel lambat. Tapi kalau ajak pergi semaya terawih, ajak pergi mengaji, tak apa, pergi dulu. Lorak dah ni, tak apa, nanti yang pun siap dah ni. Nampak lambat tak bersungguh, tak madu orang tua panggil Biar bersungguh sikit. Ingat, anak-anak akan ikut ibu dia. Anak-anak akan ikut perangai ibu dia banyak. Kalau ibu dia jenis lembek, malah jenis semaya tengok anak-anak dia. Mak dia semaya ke tak lagi. Anak dia ada nusuk celah meja, ada nusuk dalam mari, ikut mak dia. Nama lagu tu. Mak ketika berdoa kita nak duduk lagu mana? Duduk seperti tahiyat akhir ke? Duduk seperti tahiyat awal ke? Duduk seperti lagu mana hak paling afdalnya? Ulama khilaf. Hak penting berdoa dalam keadaan selesa. Antara kedudukan ataupun cara duduk yang kita duduk selesa berdoa pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma kalau kita duduk tipuh nampak beradab sikit, tu saja. Ulama kata apakah bentuk duduk yang paling beradab? Ada kata dak duduk tahiyat akhir lah comel. Nampak bertipu lagu tu macam nak buat jepuk lagu tu duduk tipu. Ada kata dak duduk antara duduk duduk tahiyat awal, duduk tahiyat awal. Ada kata dak duduk kaki duduk straight gitu pun. Beradab ketika berdoa dengan Tuhan. Tu sahaja Mana-mana hok pilih dalam keadaan selesa. Ni duduk dalam keadaan tipu. Sakit lutut. Sakit lutut. Duk main. Tak payahlah. Nama kita dengan Tuhan ni, Tuhan tak paksa lagu tu. Dan berdoa ni bukan kata kedudukan beradab, biar doa pun beradab. Biar rasa segar dengan Tuhan. Allah segarnya, ya Allah hamba nak minta denganmu. Banyak dah tiap-tiap hari hamba minta. Murid semacam ya Allah ya Tuhanku. Hamba ya ta'ala alik hamba. Lagu tu. Biar rasa segar. Tapi nak minta denganmu ya Allah ya Tuhanku. Kerana tak ada tempat hamba boleh minta kecuali denganmu. Sebab hamba boleh buat apa? Semua benda pun boleh buat. Orang lain tak boleh buat sopa denganmu ya Allah ya Tuhanku. Tapi malu nak minta. Biar ada perasaan lagu tu. Tu beradab dengan minta pula. Surah Waqiah baca pagi kau baca petang. Ikutlah nak baca pagi kau petang kau malam kau asal baca. Ada orang amalan dia nya Waqiah ini baca petang. Ada baca malam. Ya moleknya baca Yasin. Yasin ni dibuka ke rezeki. Rezeki ke apa? Rezeki maknawi. Apa maksud rezeki maknawi? Kekuatan nak mari mengaji, kekuatan nak semaya sunat, kekuatan nak taat kepada suami. Ni benda-benda dalam lagu tu, rezeki dalam lagu tu Yasin. Tapi kalau rezeki material, rezeki jenis pitih gini, surah Waqiah. Jadi kalau orang jenis minat dua-dualah. Nak rezeki pun kita nak juga. Baca dua-dua
boleh kau buat perhimpunan atas kubur. Kanak-kanak mana tu? Perhimpunan sekolah kau dok yang dulu tak boleh buat atas kubur lah. Kau tu buat apa pedoh ke apa dia? Kau gini, gi kubur ni boleh siapa-siapa dia pun, cuma jangan bawa orang yang mengganggu. Jangan buat masuk orang gila, orang hit tak payah pergi. Budak-budak duk lopak atas kubur ke apa dia, tak sesuai lah nama. Kau tempat orang pandai jaga adat lah kubur. Nabi kata kita pergi kubur ni pergi ziarah orang mati supaya ziarah orang hidup. Nabi kata sunat hari-hari kita pergi ziarah manusia, sama ada hidup ataupun mati, boleh berlaku ziarah. Maka kita pergi ni supaya orang hidup juga. Jadi kalau anak kita tuan rumah duk tengah tidur, duk lopak atas muka dia, lagu mana perasaan? Betul kau duk bawa anak lagu tu? Tak molek, maka jangan bawa anak kita. Lainlah anak kita jenis ada adat, kita suruh duduk ya duduk. Biarlah tak baca apa dia, duk main sallallahu alaihi Muhammad saja. Kau tak apalah, biarlah dia berselawat kau. Tak boleh baca qul Allah kau apa dia. Nah, kita pergi baca Yasin. Ni kadang-kadang hak tua pula. Dia duk main gura pula. Dia duk main coket, tak kira pakai kain belah lagi. Hari raya Allah Rabbi. Kalau kota baru Masjid Muhammadi itu pening kepala kita tengok. Terimeh siapa baca kok balik. Dah orang luar saja kelik. Mari kereta pelik ni orang luar. Muka kerja luar. Kelik hari raya tu gak ni CEO syarikat ni. Kubur. Ya kain-kain ke selok lagu ni. Baju bab kebaya. Belah siapa atas belakang. Tok Imam baru dak baca Yasin. Lalu depan Tok Imam habis baca ihdinas siratal mustaqim lalu tu. Tiba-tiba tak tahu kok mana nama. Jadi masalah. Hari raya ni masalah juga. Kalau nak pergi kubur pun jaga nyanyi ke Tok Imam ya. Nama takut Tok Imam ngamuk gak tak ada apalah. Nah. Kena kita nak semakan atas rumah dengan orang mahram kita tak apalah. Jadi kubur ni kena jaga, dia ada adat-adat dia. Kena ada air semaya masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur pula. Masuk dalam kubur berat. Masuk kubur ni kena ada air semaya. Kena pecah selipar. Tu sunnah masuk kubur. Kena pecah selipar. Mereka yang pakai selipar dalam bilik ni. Bawa dengan selipar. Dok kena pecah selipar. Sunat pecah selipar. Lainlah kalau tempat tu ada duri, ada gapo. Tu lain lah. Tempat apa dia? Pecah selipar. Sunat pecah selipar. Tu panggil antara adat-adat pergi ke kubur. Ada air semaya. Kau baca gapo? Sunat berdiri. Sunat berdiri ziarah. Koda supaya kita kecek dengan dia. Kalau kita duduk jauh, dengar tak? Biasa kita kecek duduk dekat, kau duduk jauh. Kena duduk dekat. Nak kita ziarah dia seperti dia hidup. Misalnya kita biasa kalau duk kecek dengan cik wo kita duk pegang tangan. Mana cik sihat kau duk tangan cik keriput royu. Maka sunat kita pegang belindar dia, bengi belindar kubur. Mana cik kata duk dalam kubur lagu mana cik ngatik hari tu. Jadi kau duk waktu duk kecek gitu. Cik jawab kita larilah kalau cik jawab. Cik nak kita hari Khamis Jumaat satu kita ziarah. Kita sebut dah tu ziarah sunat-sunat. Kok mana afdal solat tahiyatul masjid ataupun sunat rawatib jika masa tak ada? Niat dua-dua lah. Niat dua-dua. Saja aku sembahyang sunat qabliyah zuhur dan tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Taala. Boleh dua. Pilih salah satulah. Buat. Tapi kena sebut tahiyatul kena sebut sembahyang sunat rawatib dulu nah. Kena saja qabliyah zuhur dulu baru sunat tahiyatul masjid. Jangan sebut tahiyatul masjid sebab ia kena sebut hak tak boleh masuk dulu. Ya tahiyatul masjid ni ia boleh masuk atas qabliyah zuhur dulu baru sebut tahiyatul masjid sebab ia boleh masuk. Tapi kalau kita sebut semaya tahiyatul masjid qabliyah tak boleh masuk kalau. Betul. Masa yang afdal untuk baca 1000 kali bismillahirrahmanirrahim. Gini. Bismillahirrahmanirrahim ambo ya hari tu amalannya kalau kita ada hajat gapo. Misalnya nak temu dogo ko nak ngejah orang ko biar tercapai hajat kita baca bismillahirrahmanirrahim sebelum daripada jumpa dengan
Ikutlah molek ikut hari gapo-gapo pun tak apa, ikutlah. Malam ko ikutlah. Nama. Hak penting sebelum daripada berjumpa, sebelum daripada 1000 kali lah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Boleh kau kita baca Rabbighfirli saja semasa duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni ni. Wajibur ni kita baca Rabbighfirli. Boleh, tak ada masalah. Bahkan kalau tak baca apa satu pun boleh, sebab baca itu hanya sunat sahaja. Kalau baca surah-surah, sebab fadilat-fadilat dia, adakah hantu fadilat akan mari macam ustaz? Gapo dia ni hantu fadilat mari kok mana? Ini ayat Al-Quran tidak ada unsur hantu. Hantu tak ada, hantu tak pera pun. Hantu bahkan takut dengan ayat Al-Quran. Kalau orang baca Al-Quran, mari hantu, mari jin, dia tak baca Al-Quran. Tak ada Al-Quran itu ada hubungan dengan jin. Kita baca tu jadi tak ada. Dia tak akan mari. Kecuali ada beberapa jin dia akan mari. Misalnya kita baca surah jin. Ada dalam Al-Quran ni baca surah jin. Maka asal ceritanya Nabi Muhammad baca surah tu, Nabi Muhammad baca Quran, tiba-tiba mari sekumpulan jin. Maka disebut dalam Al-Quran nama qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Apabila wahai Muhammad kamu baca Al-Quran, maka mari sekumpulan jin. Apabila Nabi balik daripada Taif, Nabi berhenti semaya, maka sekumpulan jin mari dengar Al-Quran, maka terpersona, terpegung dengan Al-Quran, maka masuk Islam lah ramai-ramai. Sekalipun orang penduduk Taif tak masuk Islam, maka jin masuk Islam, katanya Rasulullah, jadilah nama. Ada kata kalau baca surah jin ini, jin akan mari. Mari bukan apa? Mari nak dengar sahaja. Mari nak dengar sahaja. Bukan nak panggil hatu baca Fatihah, tak ada panggil hatu. Yang menjaga Al-Quran adalah malaikat-malaikat. Satu huruf Al-Quran dijaga oleh malaikat. Ataupun kita panggil ni rohani. Rohani. Muakkal ni makhluk yang ditugaskan untuk jaga benda tu. Tu dipanggil muakkal. Ada muakkal dalam bentuk jin, ada bentuk goni, ada bentuk malaikat. Al-Quran ni semua huruf dia terdiri daripada malaikat. Maka sebab tu ada istilah khadar Fatihah, khadar qul huwallah, khadar ayat kursi. Khadar tu bukan hati. Dia kata khadar ni hati. Apa tu? Orang jaga surah Yasin ni berapa? Malaikat dia. Orang baca orang khadar qul huwallah ni ada penjaga dia. Tu bukan hati dah. Tu rohani dia panggil. Boleh kodok ziarah kubur, afdalnya jangan ziarah kubur. Kerana orang hek ni, apabila seorang mari hek, malaikat rahmat jauh daripada dia. Sebab dia kotor lah ni. Dia kotor lah ni. Sekalipun dia mandi dengan shampoo ko, mandi dalam klorok ko, behel klorok dalam mulut ko, tak jadi bersih dia. Hukum dia tetap kotor. Maka malaikat akan lari daripada dia. Maka apabila kita pergi kubur, tujuan kita suruh baca Yasin, suruh malaikat rahmat mari deh. Apabila orang hek masuk, jadi lari pula malaikat tu. Jadi dia pula jurambak pula. Jadi afdalnya tak segilah, tai cuci lah mari, tak segi pula, tai bersih orang ajak tak segi pula. No, tak semari semaya gapo Ustaz royak boleh ganti dengan solat qada. Tak ingat juga tu Ustaz royak tapi tak ingat. Tak ingat juga kita pun. Gapo dia solat boleh ganti solat qada ni hamba tak nampak ni. Tak ingat nak mana so. Kena baca surah qada kalau kita semaya zuhur. Baca Fatihah dengan baca surah supaya tu imam. Tak imam baca Fatihah, tak imam cuma baca pendek-pendek lah, jangan baca Yasin. Baca qul huwallah sudah tu tak apa dah. Baca Fatihah, baca qul huwallah. Baca surah sunat baca surah juga. Bagi orang yang tak dengar baca imam, baca zuhur ke selalu biasa.
Ramanya okey baca Fatihah, baca surah. Tapi misalnya orang duk belakang baca ayat iman, maka cukup dia baca Fatihah sahaja. Nama. Solat qada boleh kau tak baca Fatihah saja, boleh ke rukunya baca Fatihah saja. Rabbil fili tak payah baca subhanallahi azim. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tak baca muka qada tu nak cepat-cepat tu gak. Nama baca Fatihah waladhdallin amin. Allahu akbar. Sami Allah tak sebut. Pakai sami Allah. Rabbana walakal hamd tak sebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fatihah pula. Tak apa sah. Nah, dari sudut sah tu sah lah. Bagaimana cara solat dalam kereta api? Okey, semaya macam biasalah. Jangan panik lah. Semaya dalam kereta api lah, gitulah. Misalnya kita duduk atas kosing. Kita kalau boleh diri. Kalau boleh ngadap kiblat, ngadap kiblat. Dah tak boleh. Boleh ngadap kiblat tapi kena pergi tiai lagu ni. Kereta api kona motor ligak kita di tiai tu jadi cerita nostal lah kita jawapannya untuk main nak berok motor ligak gak kena pocik pakai nekak di cumi ni jawapannya. Maka tak boleh nak pergi, amo tak boleh pergi jadi rebah beleping. Okey duduk. Paksa diri kita duduk selesa. Okey semaya. Ambo tak boleh ni yo kereta api bahaya kok. Apa sah? Akak takbir saja aku semaya fardu zuhur. Keren Allahu akbar semaya. Cara kita nah. Ambo tak bawa kain kano. Tak syarat kain kano. Mana kita ngaji dah ni? Rukun semaya ada kain kano. Mana ada? Dah kita pakai jubah, pakai apa dia tutup dah lengan apa semua tak terbuka dah gau ni tutup dah. Okey akak takbir sajalah. Tapi kena ada semaya lah. Tak ada semaya kena ambil semaya. Hak benda mudah kena buat. Benda hak payah tak apalah tak boleh buat. Cuma kalau semaya fardu atas kenderaan wajib kena ulang. Kalau semaya nak pakai sah lagu tu. Kita nak semaya duha kau nak semaya tahajud tengah malam. Kau apa misalnya kita tidur cenderung atas pahmaya esok. Tak siapa lagi atas bah. Boleh semaya tahajud. Kalau ada semaya lagi lah tidur sambil duduk tak batal semaya. Boleh kodok kita panggil suami atau panggil yang anak-anak sebut mama, umi, abah, papa, Power Ranger. Power Ranger dok. Mama ni boleh tak kita panggil? Mak tu nama pok kita kalau orang tua panggil mak dia tu nah pok dia tu nama mula-mula nikah bukan main panggil nah panggil my hak lah my dearest lah my kambing lah nama macam-macam nama dia macam-macam panggil apabila boleh anak dekat dia panggil mak dia tu mak dia nah tua sikit buyung dia panggil buyung kau kata tu nama jadi super buyung dah orang rumah dia buyung tu nama labu sayung lah dia panggil kau gosok kali cewa ni bila lah nama macam-macam boleh kau tak kita panggil mama papa daddy kepada makruh ada dalam satu bab dalam bab fiqh jangan sama isteri dengan panggilan ibu. Kita panggil ibu dia. Ibu tu jangan panggil. Kalau nak panggil juga ibu dia tu dia. Jangan kata kita haram. Ada ulama kata dipanggil zihar. Zihar ni menyama ke isteri kita dengan mak kita. Nama mak dia tu mak dia tu tambah. Mak dia tu tak apa boleh kira lagi. Afdalnya panggil nama tok laki lah. Panggil my little sweet panggil my little sweet gigi tak ada panggil lemok kita ayah anak kita tu kau sudah kira lah kita sama dia kena panggil lagu tu makruh kita dak panggil ni panggil mami tu buat apa tu mami tahu tak mami mumia mayat hidup kita panggil kau bini kita mumia ni mayat hidup. Lepas tu panggil kau tok laki daddy. Dek ni mati mana yo? Beratlah panggil ni. Panggil mak ayah. Kok moleknya abi wa ummi ni. Panggil gelaran anak-anak panggil kepada kita. Ataupun panggil walid ko, panggil Umayyah ko. Boleh tak ada masalah apa. Sunnah lagu tu. Tak usah duk kira lah daddy, papa tak menambah kebajikan. Kalau kita panggil abuya, panggil abi, panggil umi, niat kata Nabi Muhammad panggil lagu tu kepada anak-anak dia, boleh pahala. Tapi kalau kita panggil daddy, panggil mami, sugar daddy pula. Panggil lagu tu pahala, tak boleh pahala. Nama lagu tu. Jangan dak ajar,
Makruh. Moleknya jangan dok panggil lagu tu. Pas kita dok panggil selama kini nak kata. Boleh tukar. Panggil nama biasalah. Anak kita tak sok kira lah. Bila sakit kita semaya kalau dah mampu. Contohnya terbaring ada kena qada balik sembahyang. Apabila kita sakit kita semaya dalam keadaan kena qada tak payah. Kalau kita buat dah ambil semaya gapo betul dah, kita semaya saja dalam keadaan baring kau gapo sah. Kecuali kalau ada masalah-masalah tertentu seperti tak boleh kena air, masalah bak tayamum, hak tu kena qada. Jadi ada sembahyang ketika sakit tak perlu qada dah. Misalnya kita hanya berbaring, ambil sembahyang, okey cukup dah. Cuma hamba tak boleh. Okey, sembahyang ketika berbaring apa mana 10 tahun tak payah qada. Sembahyang sambil menetes, tak apa. Sembahyang atas mesin basuh. Bapa sembahyang dalam boleh sembahyang lagu tu. Misalnya dia minat duduk dalam mesin basuh. Nama saya nak mesin basuh dia misalnya, tak apa sah. Dalam solat berjemaah sekira imam baca surah cepat-cepat boleh. Imam baca surah cepat boleh kalau kita baca Fatihah. Dok masalah baca Fatihah ni kita sebut dah. Nah, lagu tu lah hukum. Apabila kita akad takbir kita mari lewat akad takbir Allahu Akbar baca Fatihah. Allahu Akbar kabira dah. Rasa baca doa iftitah pakai baca Fatihah selalu. Sekalipun lepas dah kita baca lebih lagi. Tak apa. Baik salah baca Fatihah selalu. Kita tahu dah tu imam ni berkali dah kalau kita baca doa iftitah. Tak salah imam kelenyar. Sekali tu imamnya baca surah panjang. Apa ini Allah Akbar Yasin. Tu imam baca panjang tu. Kita pun bismillahirrahmanirrahim. Kita pun baca Allah Akbar kabira. Tu imam pun Yasin Allah Akbar. Nyuak go lagu tu. Yasin saja. Nama tepik lah kita nya Fatihah tu tak baca. Jadi baca Fatihah selalu. Nama takut berlaku masalah lagu tu. Ada soalan? Apa? Apa? Takut tak ada ke mana. Gini. Kita mari tu imam sujud sejadah. Tu imam tengah sujud dah. Kita akan takbir Allahu Akbar sujud sejadah dengan tu imam. Nak orang baca sajadah wajih halil lazilah. Kalau tak ada, misalnya kita acu nak tunduk tu imam pun akak kepala. Jangan sujud dah. Dia tu imam akak kepala bererti peluang untuk sujud. Monggo alih-alih tunduk sujudlah. Jangan buat gitu. Batal kita juga. Tu imam baca surah sejadah hari Jumaat. Tu imam sujud tu kena terkekas selalu turun. Ni tak apa, stay slow. Acu kita nak akak kepala tu imam akak dah. Kita pergi sujud juga batal semaya. Kena akak. Acu nak letak tu imam Allahu Akbar. Jangan letak dah. Akak bangun sekali dengan tu imam. Kerana apabila kita doa gitu kena bangun. Lepas tu imam baca surah misalnya. Lepas pada sujud jadah tu imam baca surah, mau baca imam tak baca Fatihah. Tu imam Allah Akbar, tu imam pun sujud selalu. Boleh kau buat gitu? Boleh. Lepas pada sujud, tu imam bangun deh. Tu imam tak baca tak tajam nubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan. Tak baca. Tu imam pakai bangun Allah Akbar rokok lalu. Boleh? Sah, tak ada masalah apa. Kita acu nak baca tu ikut dia, acu nak baca beats tu imam rokok. Okey, tak apa sah. Rokok nanti imam. Tu imam tak nampak tu imam. Tu imam kat kepala. Bunyi kira bunyi Allah tu jala tu imam kat kepala lah tu. Misalnya tu imam aja jenis taigu juga. Dia tak kat kepala. Tu imam tu tolong. Mesti tu dah kalau Allah Akbar mesti kita kena ihtimam kepala dah tu. Kalau tu imam bunyi Allah Akbar tak tali dah. Tali sujud dah. Tali sujud pakai kena ikut tu imam dah. Kita batas semaya saat ni. Gini. Benda-benda lagu tu masuk dalam rawamid, dia panggil. Rawamid sembahyang. Benda-benda rumit dalam. Maka kalau dulu-dulu kita buat hukum dia sah. Sebab dia masuk dalam hak payuh dalam bab sembahyang, jari orang tahu. Cuma kena belajar. Apabila kita belajar baru jadi batal. Kita sembahyang tapi sebab kita tak tahu kerana dia masuk dalam masalah rumit dalam sembahyang.
Tapi kena belajar. Handai belajar tak boleh buat dah lagu tu. Ya, masalah dalam semaya ni ada dua masalah. Pertama masalah yang rumit, kedua masalah orang biasa tahu. Kalau masalah batas benda yang biasa tahu, hak tu batas sungguh. Sekalipun kita kata kita tak tahu, macam baca Fatihah tinggal. Oh, benda ni orang tahu. Maka kita dulu kamu tak baca. Tu kena qada. Sebab masalah ni masalah mudah sangat. Ada masalah dalam bab semaya yang rumit sikit. Kena belajar bab jemaah ni kan yang rumit sikit. Masalah lagu ni terlewat daripada tu email dua rukun kau sudah batal semaya. Maka lepas pada belajar tak boleh buat. Memang asalnya batal tapi dimaafkan sebab yang masuk dalam rawamid benda-benda rumit dalam solat. Sah kalau tanya sah atau tak sah. Hukum apa sliding tu, asal sliding tu boleh buka nah. Jangan dia awak kacau sliding tutup rapat tak boleh buka, tak boleh tu. Tak boleh tu, kira macam terputus. Tapi kalau sliding boleh buka, sekalipun dia tutup hukum dia sah, tak ada masalah apa. Dia panggil ada ruang untuk lalu dah tu. Ada ruang untuk lalu. Hak tu kalau dalam masjid kalau luar daripada masjid wajib ada ruang yang boleh menyampaikan. Mana? Tak apa. Sliding kat depan boleh, sliding kat kanan. Sliding kat kanan boleh. Cuma kalau hak bukan masjid kena buka sebelah depan. Hak bukan dalam masjid nak buka hak sebelah belakang, pintu belakang tak apa. Tapi kalau bukan masjid kena buka sliding hak sebelah depan ni. Biaya tak membelakangi kiblat. Kalau takdir nak pergi kepada tu email batal ke apa dia gigi ni. Tak apa. Ataupun gigi ni sah. Jangan dia pergi ke belakang. Kalau masjid tak apa, buka sebelah belakang pun tak apa. Lagu tu. Tu beza masjid dengan bukan masjid. Anak buat dah. Nyunyu molek kali kalau boleh pasal pula nyunyu. Gini masalah nyunyu tidak kau batal keselesaan tak faham. Syarat kata kena semaya atas kayu keras kejung je. Atas lembek pun tak apa. Kita sujud pun jadi tak apa sah, tak ada masalah apa. Tu dikira lantai tu. Lantai. Nyunyu macam kapek kau gapo dia ada setengah tu kan kapek lembut kau gapo dia atas lembek. Sah, tak ada masalah apa. Cuma jangan buat style nyunyuk lah semaya. Semaya luar ni tak payah buka pintu. Sebab apa? Sebab beranda masjid ni hukum dia masjid. Beranda masjid hukum dia masjid, kecuali tuan masjid tu wakaf ni saja masjid, ruang solat masjid ni saja. Beranda tu saya tak wakafkan masjid. Tak dipanggil hukum masjid, dia kena buka. Dia kena buka. Kalau dia tu masjid juga tak payah buka. Tu saja biasa dia. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi lah hambanya nak jemput kakak-kakak mokcik-mokciknya ada ke maulid hamba lah pada hari maulid hamba pula. Maulid Nabi. Hari Sabtu ni di Pondok Amba Al-Mustafa bermula daripada waktu subuh kita buatlah hari Sabtu. Nabi lahir sebelum subuh, lepas subuh tu kita buat maulid selalu ke Nabi kita. Hari Sabtu ni 12 Rabiul Awal. Bermula majlis baca maulidnya lepas pada subuh sampai pukul 8.30 lebih kurang. Lepas pada subuh lah ni dalam pukul 7 kalau kita start sampai 8.30 gitulah. Lepas 8.30 kita ada majlis akad nikah beramai-ramai. Bolehlah tengok orang nikah tempat kita lagu mana. Majlis belarut apa semua. Lepas tu ada majlis marawih lah, majlis berina lah, majlis bersilak lah, macam-macam ada lah. Boleh tengok lah nikah pondok lah lagu mana. Nak daftar tahun depan boleh lah. Tahun ni sudah ditutup. Nama ada nak daftar, hamba tak boleh daftar lah. Tengok saja kita ngeping saja. Okey lah dengan rendah hati lah.
Mocik-mocik dan kakak-kakak untuk hadir. Bawalah tok laki ko anak ko meriah ke hari Maulid Nabi kita nah. Mudah-mudahan kegembiraan yang kita zahirkan itu berasal daripada hati kita betul-betul nah. Mudah-mudahan kira pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu buat di rumah kita, hadir di tempat orang pun alhamdulillah dah. Nah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulid